Okey, Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan PBT untuk IPT, di mana nama saya Muklis bin Muhammad Sanwan. Terangkan. Okey, nama saya Hazif bin Hazman. Dan nama saya Muhammad Hafiz Faruqi bin Mat Saifuddin. Okey, so saya akan terangkan untuk yang first kali, di mana first kali ni kita masukkan import dulu. Dan mana kat sini kita masukkan swing, atau kita masukkan AWT event, and then action listener, action event. Lepas tu kita masukkan Java SQL, di mana SQL dia adalah connection, driver manager, statement dengan result set. Okay. So first kali di dalam public class, dalam frame ni kita orang declarekan dulu nama dia, di mana kita first kali label. Dalam label ni ada beberapa, iaitu LBL name, LBL add, LBL phone, LBL gender dengan LBL track dengan LBL A dan B. Okay. So JFrame pula kita declarekan sebagai F, and JText field sebagai TXT name, TXT phone dan TXT add. Untuk radio button kita ada dua, iaitu RB1 dengan RB2. Untuk checkbox pula kita ada tiga, CHP1, CHP2 dan CHP3. Untuk J button kita ada 5, iaitu button save, button delete, button search, button view dan button exit. Untuk JText area kita declarekan dia sebagai array output. Untuk connection kita declarekan dia sebagai con. Untuk statement pula declarekan dia sebagai STMT, and result set sebagai RS1 dengan RS2. Okay, kita terus pergi ke dalam PBT, public PBT. Okay, di dalam public PBT ni first kali kita letak dia, dia punya frame dia, nama dia adalah problem based task. Ni dalam container, dan kita setkan dia sebagai flow layout. Untuk yang seterusnya kita akan masuk kepada LBL name, new J label sebagai name, add pula sebagai address, dan LBL phone sebagai phone number, dan seterusnya LBL gender. Untuk LBL gender ni kita J labelkan dia sebagai gender, dan RB1 sebagai radio button untuk male, dan RB2 sebagai radio button untuk female. Okay, untuk kedua-dua ni kita masukkan di dalam button group, di mana button group ni kita declarekan dia sebagai button group, new button group. Okay, kita pergi ke LBLA, di mana kita sebagai LBLA sebagai new J label, dan kita terus pergi ke LBL track, di mana new J label kita letak dia sebagai prefer programming language, di mana dalam LBL track ni ada CHP 1, 2, 3, di mana CHP1 adalah Java programming, yang seterusnya adalah C++ programming, dan yang ketiga adalah Python programming. Okay, kita pergi ke TXT name. Untuk TXT name ni yang ni adalah JText field, di mana TXT name, TXT address dan TXT phone. Okay, kita pergi ke seterusnya bawah dia, LBLB iaitu Jane new label, dan terdapat ada button save yang saya terangkan tadi, iaitu BTN save, BTN exit, view, delete, search, iaitu save, exit, view, delete dengan search. Okay. Dan di bawah pula kita masukkan area output dia, iaitu text area, di mana size dia adalah 6 dengan 35, dan kita masukkan J scroll pane, di mana user boleh scroll dalam area output tu dalam vertical, sama ada vertical ataupun horizontal. Okay, so yang bawah ni kita just addkan dia je, yang tadi kita addkan ikut urutan LBL name, lepas tu TXT name, LBL address, TXT address dan seterusnya. Okay, kita terus pergi ke bawah sekali. Okay, lepas tu kita dah addkan semua ni, kita masukkan BTN save, kita addkan dia sebagai action listener, sama juga dengan exit, view, dengan delete, dengan search. Semua button kita masukkan add sebagai action listener supaya button dia berfunction. Okay, lepas tu kita setkan size frame dia, iaitu 540 dan 433. Lepas tu kita setkan visible dia sebagai true, set location relative tool kepada null, and set default close operation JFrame exit on close
di mana apabila terus exit dia akan terus close, and resizable dia adalah false. Okay, so saya akan serahkan seterusnya kepada kawan saya. Okay, kita dah pergi kepada design tadi. So kita nak tengok apa yang kita buat pada design. Cuba buka design sekejap. Okay, kita tengok design kita kan kita ada nampak 5 button di situ. So apa yang 5 button ni buat? Kita nak terangkan satu-satu function setiap button tersebut. So kita akan masuk kepada coding di mana kita akan menggunakan private static string dbURL, JDBC, MySQL, localhost 3308, dbl student. Ini yang kami namakan untuk nama database kami. So itu yang kami namakan supaya dia boleh masukkan ke dalam database. So jika kita salah dekat sini, so dia tidak akan dapat masukkan data yang user masukkan. So kita akan pergi ke button yang pertama. Kita menggunakan public void action perform. So kita akan pergi kepada function button yang pertama iaitu button save, dan seperti yang Muklis terangkan tadi iaitu kami declare sebagai btn save. So btn save ni dia buat apa? So kita tengok dekat sini sekiranya string gender null, rb1 is selected male. So ini adalah untuk male. So bila kita tekan male dia akan selected untuk male, dan kita else if untuk female pula, sekiranya kita tekan female, dia akan selected untuk female. So seperti yang ada nampak, contoh Faruk tunjukkan sebut. Dan kita akan pergi kepada checkbox. Iaitu checkbox yang pertama adalah Java Programming. Dan checkbox kedua adalah C++ Programming. Dan checkbox yang ketiga adalah Python Programming. Checkbox ini kami declare sebagai CHB1, CHB2 dan CHB3. So ini ada declaration. So kita boleh tengok kat situ. Boleh select yang checkbox. Checkbox ni dia punya function kita boleh select semua. So kita akan pergi kepada yang seterusnya iaitu insert. So apa yang berlaku sekiranya user tekan save tersebut? So kita akan pergi tengok dia akan insert into student info. Student info ni apa? Student info ni adalah nama jadual database kami, dan di dalam nama jadual student info kami dia mempunyai 5 attribute iaitu name, address, phone, gender dan track. So apa yang berlaku dia akan insertkan into name, address, phone, gender, track, dan kita akan mengambil txt name, txt add, txt phone, gender dan track. So sekiranya anda meletakkan LBL name, LBL add and LBL phone, dia akan silap. So berhati-hati ketika membuat declaration di sini. So apa yang kita nak ambil adalah txt sahaja. Kalau LBL kita tidak memerlukannya. So kita akan pergi kita tengok sekiranya kita dah tekan save, apa yang berlaku dekat tempat-tempat tersebut iaitu txt name, dia akan auto kosongkan. Sebelum tu kita nak terangkan dulu dekat sebelum waktu kita tekan save tu, dia akan keluar satu message dialog iaitu data has been saved. Itu adalah message yang dikeluarkan sekiranya user tekan, dan apa yang akan berlaku lagi, txt name akan dikosongkan, address akan dikosongkan, phone akan dikosongkan, sama ada RB1 atau RB2 akan uncheck, di-falsekan, dan CHB1, 2, 3 akan di-falsekan, uncheckkan. So kita akan tengok kepada function button yang seterusnya iaitu button exit. Button exit ni pun semua orang tahu iaitu kami declarekan sebagai btn exit, dan apa function dia? Dispose. Dispose ni dia punya function adalah keluar daripada program tersebut. Dia akan keluar lah. Okay, so kita akan tengok kepada button yang seterusnya iaitu btn view yang dideclarekan di atas. Btn view ni adalah seperti yang nama dia sendiri iaitu view sahaja. Kita akan tengok dia punya function iaitu select all from student infos. So kita select all from student infos. Student infos tadi apa? Student infos yang mengandungi 5 attribute iaitu name, address, phone, gender dan track. So dia akan buat apa? Dia akan viewkan kepada user-user tersebut apa yang dimasukkan. So bila kita tekan view, dia akan memaparkan output yang dimasukkan oleh user yang 5 attribute tadi. So kita akan pergi kepada button yang seterusnya. Button tadi view, ini untuk delete pula. Delete ni untuk apa pula? Kita tengok dia punya function iaitu sekiranya user tekan delete, apa yang akan berlaku? Dia akan keluar je option pane. Dia akan keluarkan input dialog iaitu please enter name to delete. Delete ni pun dalam bahasa Melayu dia adalah padam. So kita nak padam data mana? Dia memerlukan masuk nama sahaja untuk memadamkan semua data. Kerana apa? Kerana kita tengok dekat dia punya string SQL 2 iaitu delete from student info where name sama dengan input. Input tu apa yang user masukkan. Sebagai contoh kita boleh tengok, okay, kita boleh tengok dekat okay, buka. Okay, kalau kita view kan, okay, kita boleh nampak dekat situ ada name. So kalau kita tekan delete, okay, nama siapa yang kita nak delete, pastikan nama tu dah ada dalam data. So contoh kita ambil Sarah, kita akan tekan okay, dan dia akan keluarkan show message dialog iaitu data has been delete, dan kita tekan okay, dan kita tekan view sekali lagi. Tengok button delete tu dah membuahkan hasil iaitu dia delete semua data yang kita masukkan nama tersebut. Dia hanya masukkan nama tersebut kerana kami dah declarekan apa yang perlu delete.
Okay, kita akan pergi ke seterusnya iaitu button search. Ini button yang terakhir lah kita tengok. Button search ni untuk apa pula? Button search ni sekiranya user tekan dan dia akan keluarkan satu message box, satu input dialog iaitu please enter name. Name, search ini adalah cari. So kita akan select from student info where name sama dengan input. Input tu yang dimasukkan oleh user. So kalau kita tengok contoh. Okay, tengok contoh kalau kita nak search. Okay, macam sini kita nak search. Okay, Hafiz. So kita tekan okay. Okay, macam ni dia dah memang satu nama saja. Kalau kita meletakkan banyak nama, so dia akan pergi ke nama tersebut, nama yang kita inputkan saja dan dia akan ambil iaitu array output.setText dia akan ambil 5 atribut tadi iaitu name, address, phone, gender dan track. So itu adalah button search punya function dan saya akan serahkan kepada seterusnya iaitu kepada rakan saya. Yang seterusnya saya akan menerangkan tentang database, iaitu kami memakai database yang bernama DBL Student dan dalamnya ada table yang bernama Student Info. So kat sini kita boleh tengok data yang kita dah letakkan iaitu Hafiz, Kanga, phone number, gender male dan track adalah Python. So saya akan terangkan sekali lagi berkenaan dengan output. So kita cuba output yang kita letakkan sendiri. Nama kita boleh letakkan kita letakkan Selangor dan kita letakkan phone number sikit. Dan kita pilih sama ada male ataupun female. Dan preferred programming language kita boleh letakkan sama ada Java, C++ atau Python. Kita cuba satu dan kita tekan save. So data has been saved. Dan setelah kita tunjukkan semua tu, kita boleh tekan view untuk tunjukkan. Dan next, kita boleh search nama yang kita nak tu. Pastikan namanya sama yang kita letak dan tu kita boleh nampak sini jadi. Dan delete pun kita dah tunjukkan tadi. So edit dia akan edit. So itu saja pada kumpulan kami. Terima kasih.